Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita dah record So malam ni kita belajar namanya adalah elektrokimia Elektrokimia dalam sains kita belajar, dalam kimia pun kita belajar. Subjek kimia. Okey, sebelum kita belajar elektrokimia ni, kita kena hafal satu perkara, iaitu apa tu? Elektrolisis. Kalau Nak cantik, ya, nak cantik lagi tu. mesti ambil zat besi. Okey, ingat Zul, bagus. Mesti Ambil ambil zat besi. zat besi. Lagi? San Zat besi setiap hari pagi Jun hingga cun habis. Au. Hingga cun habis au. Korang pernah makan zat besi tak? tak tahu betul macam mana. Zat besi tu dalam banyak buah-buahan, ada sayuran. Zat besi ni salah satu mineral. Pernah minum air mineral? Dalam air mineral tu salah satunya ada kalsium, ada magnesium. Semua tu adalah namanya mineral. Sebab tu air zam-zam bagus kan? Sebab air zam-zam tu banyak mineral. Mineral yang bagus untuk diri kita. Ada juga mineral tak bagus, mineral berat. Ya, macam natrium ke, yang bahayalah. Jadi kalau sebut air bukit tu, sebenarnya air yang banyak mineral. Mineral tu yang inilah. Jadi bagus untuk badan kita. Kalau kita beli botol air mineral tu ada dua jenis kan? Satu warna cap dia. Satu warna hijau biru, satu warna putih. Apa bezanya? Putih tu adalah air tapis. RO water. Reverse osmosis water. Air tapis lah. Maksudnya tak ada mineral. Sebab tu dia murah sikit. RM1. Kadang-kadang 80 sen. Kita berebut dia tu kan. Tak ada mineral. Minum air kosong je. Hilang dahaga. Tapi kalau warna hijau, warna kuning, biru tu biasanya mahal sikit. RM1.50, RM1.20 kan. Ke RM1. Entah, tak pasti pula. Yang itu yang ada mineral. Jadi kalau air zam-zam tu, mineralnya lebih daripada tu. Jadi salah satunya adalah zat besi tu mineral lah sepatutnya. Okey, sebelum kita belajar bab ni, korang kena hafal satu perkara, iaitu inilah hafalan dia. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi hingga cun habis. Kalau ni apa? Kalium. Kalium. Dalam bahasa Inggeris, potasium. Natrium? Natrium. Dalam bahasa Inggeris, sodium. Cantik? Kalsium. Kalsium. Bahasa Inggeris pun kalsium. Magnesium. Magnesium. Aluminium. Zinc. Zinc. Bor. Besi? Ferrum. Zat ferrum tu sebenarnya besi lah, ferrum. Dalam bahasa Inggeris, iron. Okey, setiap stannum. Stannum ni kalau ikut bahasa kampung kita adalah timah. Stannum tu timah. Stannum. Yang seterusnya P. Pagi adalah plumbum. Korang hafal tu ni? Tak hafal ni memang tak boleh buat untuk topik ni. H. Hydrogen. C. U. Cuprum. Dia tak habis habis sebab dia adalah argentum. Dan satu lagi adalah aurum. Aurum ni tak popular lah sebab dia tak reaktif. Paling tinggi, paling power reaktifnya. Paling power dia menderma. Bawah ni aurum ni sebenarnya adalah emas. Sebab tu emas tak berkarat. Sebab dia tak reaktif. Dia tak suka karat. Sebab tu emas tu harganya mahal. Nombor 2 ni perak. Argentum ni perak. Sebab tu dulu pakai wang emas dengan wang perak. Sebab dia tak berkarat. Sebab tu yang bawah tu, bermula dengan kupuran ke bawah ni, dia sangat susah nak berkarat. Kupuran buat apa biasa? Pernah tengok kupuran tak? Pernah tengok tak kuali kupuran? Kuali tembaga. Pernah tengok wire-wire ni? Dalam wire ni ada apa? Kalau kita buka dia. Tu kuprum lah tu, tembaga. Sebab tu tembaga pun jarang berkarat. Sebab dia kurang reaktif. Faham tak? Jadi yang paling atas ni paling reaktif ni. Dua ni, dia punya reaktif dia, kalau kena air pun dia terbakar. Ya, kalau kilang-kilang chemical, kalau kita kerja kat kilang kan, ada store tu akan menyimpan bahan-bahan kimia, kalium dan juga natrium. Tengoklah kan. Tapi kalau dia terbakar, suka-suka air kita siram air, lagi terbakarlah dia. Sebab tu natrium ni kita kena simpan dekat mana? Kalau awak ingat, minyak profin. Minyak profin tu supaya dia tak terdedah dengan udara. Sebab udara ada air kan. Tapi ni korang tak belajar ni. Ni subjek kimia belajar. Takut keluar tak kebat lagi sama tu.
Minyak propin. Tak ada kot aku rasa. InsyaAllah lah tak ada lah. Minyak propin tu supaya disimpan kalau kat lab kan. Ada simpan kat atas-atas botol hitam tu. Tengok-tengok dalam tu, ada benda lah. Tu biasanya logam yang reaktif. Kena air pun dia terbakar. Lithium. Okey. Jadi sebab tu kalau tengok kilang terbakar, bomba kena fikirlah nak siram air ke, nak pakai gas. Spray. Kena fikir perkara dua. Ada kursi banyak belakang. Nah, Ilham, siap Ilham? Okey, good. Okey, apa lagi Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi hingga cun habis. Okey, kenapa kita kena pilih? Kenapa kita kena belajar benda ni? Sangat penting untuk belajar. Okey. Sebelum kita tahu kenapa kita perlu pakai ini, cikgu akan beritahu dulu topik ni kita belajar dua perkara. Yang pertama namanya elektrolisis. Okey, yang kedua namanya adalah sel ringkas. Simple cell. Okey, satu sel elektrolisis, satu sel ringkas. Okey. Macam mana nak tahu dia adalah elektrolisis ataupun ringkas? Senang je. Yang pertama tengok ada bateri tak? Kalau ada bateri, automatik dia adalah elektrolisis. Okey. Boleh. Nampak ada bateri ni, dia adalah elektrolisis. Okey. Okey, kalau dia sel ringkas, dia tak ada bateri, dia akan letak galvanometer ataupun voltmeter dekat situ. Tak ada bateri, dia adalah sel ringkas. Yes. Galvanometer. Di meter lah, meter ukur current, untuk ukur current. Kadang-kadang letak voltmeter, kadang-kadang letak galvanometer. Okey, maksudnya kalau current masuk tu ada naiklah jarum dia. Okey. Jadi bila dapat je soalan tengok, ada bateri ke tak ada bateri? Kalau ada bateri, dia adalah elektrolisis. Jadi nanti kalau yang ada bateri ni biasa letak sudu kat sini. Dia letak kunci untuk plating kunci tu. Jadi cantiklah. Nak jadikan dia silver ke, nak jadikan dia gold ke, dia lewat kat situ. Macam sudu mahal kan. Rumah cikgu semua sudu gold. Cik tengok. Semua sudu gold lah, mahal. Saya jangan percaya saya, cerita je. Okey, so bezanya lagi adalah untuk elektrolisis, dia akan pakai logam yang sama. Contohnya, kalau dekat sini pakai kuprum, sini pun kena pakai kuprum juga. Dia mesti sama. Okey, faham tak? Tetapi untuk sel ringkas, dia kena pakai yang berbeza. Sebab dia tak ada elektrik. Ni ada bateri tu boleh mengalirkan elektrik. Ni tak ada elektrik kan? Jadi yang ini untuk menghasilkan elektrik, dia kena letak dua logam. Contohnya letak magnesium dengan kuprum. Faham tak? Okey, dapat sini faham? Okey, kenapa kita kena ingat yang tadi tu kalau nak cantik tu? Cuba tengok magnesium dengan kuprum mana power? Mana atas? Magnesium kuprum. Magnesium dengan kuprum. Ni, mana atas? Magnesium atas, maksudnya magnesium powerful. Jadi bila dia powerful, dia akan jadi terminal negatif, ini jadi positif. Ingat, terminal negatif powerful. Katot anod nanti juga ajar. Dia lain sikit. Definasi dia lain sikit. Faham tak sekarang kita kenapa penting? Tahu Okey. Dekat sini tak penting sangat. Dekat elektrolisis tak penting sangat ya, sebab dia tak perlukan perbezaan tersebut. Okey, faham tak? Boleh, so far so good? Dapat idea? Jadi, katakanlah kalau kita letak lagi jauh dia, lagi teranglah mentol tersebut ataupun galvanometer tu lagi deflect sangat banyak elektrik tersebut. Okey, sampai sini okey, better. Okey, sekarang kita cerita pasal anode dan katot. Okey, anode dan katot ni untuk kalau tengok bateri ni kan, mana satu positif, mana satu negatif, nak tengok ni? Macam nak tahu negatif positif? Siapa boleh cadang cikgu? Tenung je. Mana negatif positif? Rizal. Yang panjang positif guys. Yang pendek negatif. Kalau bateri kan ada bateri macam ni. Kan dia muncul kan? Ini positif ni, pocong ni. Yang ada muncul ni positif. Yang lekuk ni negatif. Kan? Tapi dalam simbol yang panjang tu positif, yang pendek tu negatif. Mana tahu panjang pendek? Ni, lukis ni panjang pendek. Kau tengok mana? Astagfirullahalazim. Tengok depan ni. Dia cari mana pendek panjangnya, situ rupanya. Okey, lupa nak beritahu. Sekali-sekali lagi ulang. Ni panjang ni positif. Kalau kita terbaliklah jadinya. Okey. Untuk elektrolisis ni, positif dikenali sebagai anode. Okey, ni anode.
ini adalah cathode. Negatif ya. Negatif ni adalah cathode. Untuk sini. Okey, nama dia. Okey. Faham tak sini? So far so good? Boleh faham ke? Nama terminal ni ialah anode. Terminal ni namanya cathode. Faham ke? Okey ke ni? Ke boleh lagi? Okey. Tapi untuk sel kimia ada terbalik. Yang negatif ni anode. Yang ini adalah cathode. Nanti kita tahulah kenapa Y. Nanti kita tengok ni. Cikgu suka bagi tip dulu. Nanti saya explain. Okey, sampai sini okey tak? Better? Boleh terima Okey. Okey, kenapa dia cathode? Okey, macam ni. Tapi formula senang je. Apa-apa cathode, dia akan jadi gemuk. Apa-apa cathode, dia akan jadi gemuk, guys. Maksudnya, dia akan deposited. Dia akan melekat kat situ. Sini pun sama. Apa-apa cathode, mesti gemuk. Cara nak ingat senang je. Cathode, K depan kan? Kolesterol. Jadi, kolesterol mesti banyak. Dia punya lemak dia. Jadi, ingat K, ingat kolesterol. Okey, boleh faham tak? So far so good? Boleh sampai sini? Okey. Satu gemuk. Okey, lepas itu, satu gemuk dan satu lagi kurus. Kurus hanya untuk sel ringkas je. Sel elektrolis ni, kadang-kadang ada yang kurus, kadang-kadang ada tak kurus. Okey, sampai sini dulu secara basic. Faham tak? Boleh Okey, sebelum tu kita perkenalkan sikit nama-nama dia. Contohnya, benda Allah ni apa namanya seketul ni? Bateri sini. Ini namanya apa? Ini namanya adalah electrode. Dua ni namanya electrode. Buku tab pun ada saja cikgu cerita. Okey, yang ini namanya apa ni? Yang air ni. Air namanya elektrolit. Kau yang tak payah hafal. Saja aku beritahu je. Namanya elektrolit. Okey, kenapa namanya anode? Korang pernah tanya tak? Kenapa namanya anode? Kenapa namanya anode? Okey, kerana dalam larutan akan ada nanti cation dan juga anion. Pernah dengar tak cation dengan anion? Pernah dengar tak? Siapa tak pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Cation dan juga anion. Tak pernah dengar langsung? Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey. Katalah cikgu ada satu bahan, namanya adalah magnesium. Sebab soalan biasa sains banyak magnesium. Magnesium kat mana? Kat sini kan? Okey, magnesium ni dalam keadaan seketul macam ni, ini namanya adalah atom ya. Okey. Tetapi kalau dia berubah menjadi ion, dia akan ada charge. Namanya adalah charge 2. Ni namanya ion. Faham tak? Kalau ada bentuk charge, namanya ion. Sampai sini faham tak? Okey. Contohnya kuprum. Kuprum saja atom. Kalau kuprum 2+, namanya ion. Faham? Boleh faham? Kau jangan fikirlah. Kau jangan fikir tiba-tiba positif kenapa pula. Jangan fikir yang tu lagi. Okey, satu lagi. Ada juga yang negatif. Contohnya macam klorin. Klorin, kalau seketul atom, kalau dia jadi ion, dia jadi negatif. Okey, negatif 1. Ni namanya ion. Tak kisahlah negatif positif, dia adalah ion. Okey, sampai sini okey? Boleh faham lagi Okey, jadi yang positif ni, yang positif tu namanya cation. Jadi ini adalah cation. Ini adalah cation. Yang ini adalah anion. Faham tak? Okey, jadi positif namanya cation. Okey. Jadi cation ni dia suka kepada cathode. Sebab tu namanya cat. Cat suka dengan cat. Faham tak? Jadi magnesium ni kalau jumpa kat sini, dia akan pergi ke arah ni. Nak menjadi melekat dekat situ. Faham tak? Manakala anion suka kepada anode. N suka N. Faham tak sini? So far so good? Nak tahu positif dan
Tahulah ni kan positif. Positif suka negatif. Faham tak? Negatif suka positif. Okey. Faham jadi cikgu nak ceritakan nama saja. Penting tak tahu? Tak penting. Korang tak hafal pun tak apa. Dia tak tanya pun. Dia tak tanyalah mana-mana pergi tu. Tapi sebagai pelajar kita tahulah, baguslah kan. Boleh riak sikit nanti. Bila buat presentation kat kelas ke, riaklah sikit. Tiba-tiba riak-riak salah. Dia salah je. Malu saja. Tak apa, dah cerita faham sikit kan, nampak perbandingan dia kan. Okey, barulah kita cerita. Inilah bentuk. Tapi ni sekolah moden lah ni. Kita pakai operator kadang-kadang nak goyang-goyang lah kan. Dah lah goyang, betul pecahkan lagi. Betul tak mengaku. Okey. So ini namanya adalah sel elektrolit. Elektrolit mana ni Lami? Air tu namanya elektrolit. Okey. Okey, nombor 2 adalah ini adalah gabungan sel. Ni kita dia tak popular lah untuk soalan, jadi cikgu skip untuk yang ni. Okey, tip yang seterusnya, kalau dia terbalik macam ni. Okey, agak-agaknya sel elektrolisis ke ataupun sel ringkas? Tengok ni ada bateri. Elektrolisis sebab dia bateri. Bukan sel ringkas. Kalau sel ringkas ni mesti ada galvanometer. Faham tak? Okey. Kalau dia terbalik macam ni, dia mesti akan menghasilkan gas. Sebab tu terbalik. Faham tak? Kalau tak terbalik, biasanya dia akan jadi melekat. Macam tadi ni. Ni dia akan melekat macam ni. Faham tak? Okey. Kalau terbalik, biasanya dia akan jadi gas. So, bubble gas is released. Gas bubble is released. Ni baru tip belum belajar lagi ni. Okey, kalau macam ni, ni tengok ni bateri. Elektrolisis ke ringkas? Elektrolisis. Kalau macam ni nampak tak? Mungkin dia akan jadi terendap kat situ. Nampak nama-nama dia ni? Anion. Cation. Kan? Cation suka kepada cathode. Okey, anion suka kepada anode. Tak perlu hafal guys, tak perlu hafal. Faham sampai sini ya? Faham sampai sini ya? Tak payahlah korang berzikir pula. Ayon zikir 100 kali petang, 1 kali pagi. Tak dapat pahala pun guys. Okey. Nampak ni bateri. Elektrolisis. Okey. Okey. Ni nampak ni. Bateri kan? Ringkas ke? Elektrolisis. Ada bateri. Okey. Ini? Okey. Oleh kerana kita punya soalan popular pada gambar rajah ni. Jadi cikgu cerita sikit kat sini. Dekat sini biasanya dia akan pakai plumbum bromida. Plumbum kat mana tadi Kena buat balik lah kalau nak cantik. Tapi sebenarnya kalau nak cantik tu option lah. Sebenarnya korang tak hafal pun tak apa. Yang penting korang hafal magnesium tu. Power. Okey, plumbum bromida ni sifat dia ada 2 bentuk. Sama ada pepejal ataupun cecair. Pernah dengar pepejal? Ya. Pernah dengar cecair? Pernah dengar aqueous tak? Aqueous. Pernah dengar tak? Jirim baru. Bukan jirim baru. Aqueous. Macam mana nak cerita? Macam ni. Katakanlah kita ada asid. Asid, dalam ni asid. Dalam ni, atau tak dalam asid lah. Gula. Ambil gula. Yang senang korang nampak kan. Kita ambil gula. Gula ni, dia boleh bentuk pepejal kan? Pepejal. Bila kita panaskan, dia akan jadi cecair. Okey. Bila kita cairkan gula ni, dalam ni ada apa? Ada gula lah. Jadi gula cair kan? Ini namanya adalah cecair. Maksudnya cecair dirinya aja. Faham tak? Okey, kalau kita tiba-tiba tambah air. Bila tambah air, namanya adalah aqueous. Jadi aqueous tu benda-benda yang ada melibatkan air. Kalau dirinya saja, dipanggil cecair. Faham tak? Boleh? Kalau garam, kita panaskan garam jadi apa? Cair. Sebab garam saja. Garam cair kan? Tambah air jadi aqueous. Sebab adanya air. Faham tak? Boleh? Okey.
Lepas itu, korang mesti pernah dengar larutan. Okey. Ni cara kita belajar dia punya nama kan. Cikgu akan cakap larutan gula. Beza tak dengan cecair gula? Bila sebut larutan kat depan, itu menunjukkan bahawa gula ni mesti ada air. Bila sebut cecair gula, bermaksud dia gula sahaja, tak ada benda lain. Faham tak? Faham kan? Definisi larutan kan? Bahasa Inggeris namanya solution. Okey, contoh lain juga bagi lagi. Kalau dikata adalah larutan asid, apa dalam ni ada? Asid tambah air. Asid sebenarnya nak jadi dia asid, mesti ada air. Tak ada air tak boleh ada asid. Kalau dikata cecair asid, apa yang ada dalam ni? Asid saja. Asid saja tak power. Korang boleh pegang je. Asid tak menunjukkan sifat asid kalau tak ada air. Asid ni power kalau ada air. Sebab itu sebut, kalau dekat lab dia akan sebut larutan asid sebab dia tambah air. Okay, contoh lain lagi. Dia kata asid kering. Asid kering tu apa yang ada dalam tu? Asid juga. Tak ada air lah sebab dia kering. Maksudnya power tak asid tu? Tak power sebab tak ada air. Asid ni, asid dan alkali kalau nak power mesti ada air. Sebab itu dia akan tulis larutan asid, larutan alkali. Maksudnya dalam tu ada air. Baru dia power. Faham tak? Boleh? Jadi kalau akan datang, kalau korang sebut nampak je ada larutan, dalam tu mesti ada air. Okay, clear? Sampai sini okey? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba awak tengok sini. Dia kata leburan bromin. Ada air tak? Leburan. Leburan ni sama dengan cairan lah. Kadang-kadang dipanggil leburan, kadang-kadang dipanggil cair. Tapi kebanyakan buku dipanggil leburan. Leburan ni maksudnya dirinya sahaja, tak ada air. Faham tak? Faham tak? Maksudnya ada pelambang dengan bromida je, air tak ada. Kalau cikgu tukar leburan ni, buang, cikgu letak larutan, apa jadi? Air. Maksudnya kena ada air kat sini. Walaupun tak tulis air, kena ada air. Faham? So far so good? Okey. Dalam kes ni ada air tak? Tak ada air. Okey, kita balik kepada cerita ni sebab dia popular kan. Jadi larutan pelabung bromida ni kalau dalam pepejal, maksudnya ni keras ni. Kan? Kita alihkan elektrik. So, bila alihkan elektrik, dia tidak akan menunjukkan sifat-sifat boleh menyalakan lampu. Maksudnya kondaksi elektrik tak mengalir. Dia akan tanya, kenapa tak mengalir pepejal ni? Sebab bila pepejal, tak ada ion yang bergerak bebas. Ionnya semua beku. Tak bergerak, ionnya beku kat situ. Faham tak? Tetapi bila kita panaskan dia, dia akan jadi cecair. Bila cecair, pelambung ni bergerak bebas guys. Pelambung bergerak bebas, bromida pun bergerak bebas. Faham tak? Dia bergerak bebas menyebabkan lita ni mengkondaksikan elektrik. Letak lampu nyala lah. Jadi kalau orang tanya kenapa? Sebab ada ion-ion yang bergerak bebas. Faham tak? Ni ion ni bergerak bebas sebab dia cair, bergerak bebas. Yang ini ionnya tak bergerak bebas sebab dia pepejal, beku. Faham tak Pak Cikgu? Boleh Dan soalan ni memang keluar aja silibus lama dulu. Jadi cikgu tekankan sini banyak sikit. Namanya memang pelambung bromida. Jangan buat nama anak pula. Muhammad pelambung bromida. Laki kan? Kalau perempuan? Nur. Ada Nur ke? Nur Kuprum. Tak cantik, tak cantik. Tak cantik, tak cantik guys. Jangan amalkan. Okey, dapat cerita Okey, level lanjut tu jom kita balik kepada nota kita. Ni latihan kita lah. Okey, inilah latihan kita. Nota panjang-panjang tu korang bacalah sendiri. Tak lalu juga nak baca. Yes, nak nanya apa tak? Apa tujuan buat ni? Oh, tujuannya adalah untuk buat plating. Contohnya kalau exhaust kita berkarat kan. Kan orang buat exhaust chrome. Chrome kan? Kilat je. Itu electroplating lah tu. Elektrolisis lah. Dia nak tutup supaya tak berkarat. Tapi berkarat juga bila dia kemik kan. Ataupun dia terketuk ke. Dia punya plating terpecah, karat juga. Sebab masuk air dengan udara. Tujuannya memang tak nak karat lah. Jadi motor-motor yang chrome ke, kereta yang chrome ke, ataupun ni chrome nampak tak? Ni plating lah ni.
Cuba karat sikit, ketuk sikit. Kalau dia ada ni, luka ke mesti karat kan. Kecuali kalau dia steel. Steel tu macam yang kita pergi makan kedai roti canai kan. Yang tempat di table canai tu. 10 tahun pergi tak berkarat-karat. Kan kita rasa apa hal mamak ni tak berkarat. Memang tu namanya steel. Steel alloy. Tak berkarat. Tu mahal gila. Cikgu ada juga. Serba-serba ada kan. Ada kat Google je lah. Kaya ni kalau yang buruk je kan. Okey, ni namanya adalah untuk yang positif. Ini namanya untuk yang negatif. Jadi yang atas ni namanya yang power, yang bawah ni kurang power. Ini namanya adalah keboleh untuknya meningkat. Namanya. Okey, power Okey. Boleh faham kat bawah ni kat atas Okey. Nanti aku tunjuk sikit macam mana dia pilih mereka ni untuk dia jadikan dia deposited. Okey, sebelum tu, Ustazah tanya apa tu Ustazah? Ustazah okey? Najmi okey? Okey, kita namakan dulu beberapa perkara yang penting kat sini. Okey. Okey, yang pertama yang tanya namanya apa ni? Electrode. Okey, electrode. Ustazah okey je Alhamdulillah. Namanya electrode. Okey, ini ada bateri kan? Jadi dia adalah electrolysis. Ini adalah positif. Positif anode ke cathode? Anode. Jadi ini adalah anode. Yang ini adalah cathode. Jadi ini electrode cathode, ini electrode anode. Boleh faham? Okey, seterusnya. Apakah yang negatif ni? Ion. Sebab dia suka kepada positif. Yang ni positif suka kepada negatif. Cat ion. Jadi cat ion, anion. Salah. Bawah ni. Sorry. Cat ion. Sorry, terbalik. Yang ini air kan? Air namanya apa? Electrolyt. Electrolyt. Air tu namanya electrolyt. Okey, sampai sini. Nak tanya dulu. Sebelum kita teruskan. Azno nak tanya apa Azno? Boleh? Adib okey Adib? Nuha okey. Okey, kita teruskan Padangkan istilah yang berikut. Okey, anode. Kat manakah anode? Anode sambung pada mana? Negatif positif? Positif. Anode sambung pada positif. Kalau untuk elektrolisis. Cathode? Cathode negatif. Satu negatif, satu positif. Elektrolit? Sebatian. Okey, nampak tak ni sebut aqueous? Aqueous maksudnya apa? Ada air. Leburan? Tak ada air, dia saja. So kena tahulah aqueous dengan leburan. Anion? Dia tarik kepada Anode. Jadi dia bersifat negatif. Faham boleh? Tapi dia tak tanya nanti tahu. Dia tak tanya ni. Jarang lah kalau tanya pun. Dah, ada soalan tak? Sampai sini okey? Okey, kita masuk cerita dulu elektrolisis. Mesti ada bateri. Okey, kat mana yang positif negatif dia? Kanan kiri? kiri. Kiri tu apa? Kiri anode. Positif, negatif. Boleh terima? Boleh. Okey, jadi ini anode, ini cathode. Semua ni sebut plumbum bromida lebu. Lebu ada air tak? Tak ada air. Maksudnya bukan pepejal lah. Kalau lebu ni boleh mengalirkan elektrik tak? Boleh. Boleh mengkondaksikan elektrik. Sebab apa boleh mengkondaksikan elektrik? Alasan kita? Sebab bergerak bebas. apa yang bergerak bebas? Ion. Kalau atom tak boleh. Atom tak boleh charge. Ion yang ada charge. Ni ada ion yang ada charge ni. Okey? Kita akan cakap ion-ion bergerak bebas ni. Kalau dalam kini, ion kuprum dengan ion bromin. Ion bromin satu je. Kenapa dua, kenapa satu tu korang tak hafal lah. Tak hafal. Okey, jadi ion ni yang bergerak bebas menyebabkan lita ni mengkondaksikan elektrik. Okey, dapat idea Okey, jom kita buat soalan kat bawah. Okey, dalam elektrolisis
ataupun dalam elektrolisis plumbum dileburkan menghasilkan ion-ion plumbum dengan Bromin. bromin. Bromin negatif 1 ya. Kena tulis simbol Ya, kalau ion kena ada simbol. Kalau tulis nama plumbum saja tak tulis simbol. Tak boleh. Nak tulis ion kena nak tulis nama boleh tak? Kena ada ion lah. Ion plumbum boleh. Ion plumbum boleh juga. Yang tu nombor 2 tu. Nombor 2, ion nombor 2. Ion nombor 2. Kalau tak tahu. Tak tahu. Jom kita buat sekejap. Nak tahu juga, jom kita buat sekejap susah hati pula je gua rasa. Mula-mula kita hafal dulu. Okey. Kalau dah hafal, ingat terus. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi setiap pagi hingga cun habis. Au. Okey, au. Okey, dua yang pertama, dua yang belakang adalah satu je. Kalium natrium. Satu je. Faham tak? Okey. Yang lain semua dua. Senang? Sangat senang. Yang lain semua dua. Kecuali aluminium je 3. Popular. So, tu sikit. Yang lain 2. Dah. Settle. Okey. Okey? Tapi ada juga kecualian. Tapi kita tak belajar yang tu. Sebenarnya plumbing ada 2, ada 3, ada 4. Tapi kita ambil 2 je lah. Jadi 2 atas, 1-1, bawah 1-1, yang lain semua 2. Kecuali plumbing. Okey, itu yang positif. Yang negatif, yang popular. Yang popular adalah cikgu mulakan dengan klorin popular. Klorin negatif 1, bromin negatif 1, iodine negatif 1, OH negatif 1. Empat ni saja yang popular. Okey, boleh? 4 ni saja. Jadi untuk negatif ni dia adalah 1. Tapi kalau tengok jadual tadi, dia ada banyak. Nampak tak? Kan? Dia ada sulfate, dia ada fluoride dan sebagainya. Tapi ini popular. Ini je yang paling popular keluar. Okey? Sini pun ada, nampak tak? Dia bagi tu. Kan? Tapi ni tak ada aurum. Kalau tak ada aurum, susah nak hafal sebab 2 atas, 1 kat bawah kan? Jadi korang letak aurum lah supaya nampak 2 ni, 2 kat atas. Okey? Jadi hafal cikgu punya akronim lah, senang. Okey, dah settle kan? Nampak? Jadi plumbing 2 kalau dia minta ion. Okey, ion plumbing 2 dinyahcaskan. Dinyahcaskan ni maksudnya adalah menerima. Okey, disebabkan dia adalah 2 positif, dia menerima 2 elektron. 2 elektron. Dan membentuk logam plumbum. Okey. Sampai sini kita Jadi kalau menerima bercas positif macam ni. Kita cerita lagi. Okey, contohnya plumbum. Plumbum asalnya atom lah. Atom tak ada charge ya. Okey, kalau dia jadi ion, dia ada charge. Dia lebih apa ni? V2. Dia lebih proton 2. Positif proton, tahu kan? Proton positif, negatif elektron. Jadi macam mana nak jadikan dia kembali neutral? Kita tambahlah 2 elektron. Faham tak? Sebab tu kat sini tambah 2 elektron. Nak jadikan dia kosong balik. Ni macam ni kosong. Faham? Boleh? Faham ke? Faham tak? Okey, contoh lain lagi. Argentum. Okey, macam mana? Argentum 1 nak jadikan dia kosong balik. Tambah tambah 1 1 elektron. elektron. Faham tak? Jadi 1 tolak 1 kosong balik. Dia akan jadi argentum lah. Faham tak? Jadi dalam kes ni dia namanya adalah menerima. Sebab nak jadi kosong balik. Tetapi kalau dia negatif, contohnya macam klorin, negatif kan? Okey? Bila dia adalah negatif, kita hanya boleh tambah dan tolak elektron je. Proton tak boleh tambah. Kan? Kita tak boleh suka-suka tambah proton kat sini. Tak boleh. Jadi kat sini, dalam kes ni, nak jadikan dia kosong kembali, apa yang kita buat? Kita buang elektron. Namanya adalah menderma elektron ataupun melepaskan. Faham tak? Dia buang satu ni. Hilanglah. Jadilah kosong. Faham tak?
Jadi elektron tu dia boleh ambil dan boleh buang. Sifat elektron. Okey? Proton tak boleh. Proton tu memang dekat kat tengah-tengah alam tu, tak boleh gerak. Jadi definisi je, kalau nak cakap, sama ada dia menerima elektron ataupun dia melepaskan elektron. Dua lah istilah je. Okey? Jadi kalau dia positif, dia kena terima elektron. Kalau dia negatif, dia kena lepaskan elektron. Banyak mana dia ada. Untuk jadikan dia neutral kembali. Faham tak sekarang? Boleh? Rasa okey Korang tahu tak macam mana kilat tu berlaku? Interaksi antara positif dengan negatif. Okey, kilat berlaku kan sebab dah cerita pasal ni. Ni, kilat berlaku. Kita ada awan. Korang dah tahu dah ni? Kau dah cerita belum? Sudah pernah cerita lagi Ni kita punya awan. Tanah kat bawah. Sorry, tanah kat bawah ni. Rumput-rumput ni. Okey. Awan pada asalnya, dia daripada air kan? Ni atas. Okey, pada asalnya dia neutral. Neutral tu maksudnya dia punya cah ni merata lah. Dia merata kan? Tetapi bila dia berat, dia akan bergeser antara mereka. Dia akan jadi elektrostatik. Elektrostatik tahu? Macam kita tolak troli kat icon safe ke, bunyi-bunyi tiba-tiba sentuh siku sakit. Pernah tak macam tu? Benar. Okey, bila dia bergeser, dia akan susungkan elektron kat bawah. Faham tak? Okey. Jadi, dekat bumi, dia akan tarik proton. Dia akan tarik proton kat tengah-tengah ni. Sebab dia terlampau kuat sangat elektrostatik dia. Jadi, kita punya negatif kat bawah lah. Faham tak? Jadi, sekarang ni persoalannya, petir tu daripada atas ke daripada bawah? Daripada atas. Sebab apa? Sebab ini elektron. Elektron bergerak ke proton. Okey. Kalau elektron kat atas, kalau elektron kat bumi, petir daripada bawah ke atas, mati kita guys. Balik sekolah meninggal. Berapa nyawa kita ada? Sebab itu yang bergerak adalah elektron. Faham tak sekarang? Jadi proton takkan bergerak. Dia bila dia charge, petir tu kena pada bumi, dia akan kembali normal balik. Bergeser lagi. Sehinggalah awan tu jadi putih balik. Dah tak ada air banyak sangat. Kita pun lega. Rumah cikgu 2 kali kena petir guys. Cikgu punya TV kat sini, skrin cikgu ni dah terbakar. Printer cikgu 2 terbakar. Pasrah je lah macam mana kan. Okey, faham sekarang Yang berlepaskan tu adalah elektron. Jadi kalau positif menerima elektron lagi. Bromin. Tengok, kalau bromin tengok, dia melepaskan. Berapa elektron lepaskan nak jadikan dia? 1 elektron. Okey, faham sekarang? Dan membentuk dia akan bentuk bromin. Ya, atom bromin. Sebab dia dah jadi neutral dah. Ini atom logam ni. Ni atom plumbum. Sebab plumbum ni logam, dipanggil logam plumbum. Okey, apa-apa yang positif semua logam. Yang kita belajar kalau nak cantik tu semua logam. Okey. Sebenarnya kita boleh kata atom plumbum boleh je. Okey, so far so good? Okey. Okey, nak tanya apa tak? Nida okey, Nida? Tak ada? Sumpah? Saya bersumpah. Kena tanya sumpah dulu. Okey. Sampai kat sini, apa yang perlu kita buat adalah atom bromin ni secara azali Tuhan ciptakan kita ada benda-benda yang memang Tuhan ciptakan dia azali macam tu. Contohnya macam oksigen. Oksigen Tuhan ciptakan dia dunia kita ni ada, memang 2 dia duduk. Maksudnya oksigen dia 2 ketul macam ni. Jadi dia tulis sebagai oksigen 2. Maksudnya oksigen tu memang ada 2. Walaupun kita boleh pisahkan dia jadi atom oksigen. Kan? Tapi oksigen kita sedut ni dia adalah 2. Jadi bila sebut gas oksigen, automatik kita kena buat 2. Faham tak? Lagi. Dia bukan perlu macam tu. Lagi, gas yang Tuhan ciptakan 2. Contohnya hidrogen. Hidrogen Tuhan ciptakan dia memang 2. Satu ketul dia tu memang ada 2 hidrogen. Maksudnya hidrogen kalau kita jadikan dia bentuk, dia macam melekat lah 2 tu. Hidrogen. Faham tak? Jadi kalau nak pisahkan dia, kena lalu proses lain. Jadi kalau dia bentuk gas, automatik kena buat 2. Walaupun dia cakap, dia 2.
Dan kita ada beberapa yang penting yang mesti kita ingat. Contohnya adalah oksigen gas, hidrogen gas, chlorine gas, bromine gas, iodine gas. Semua ni dua Tuhan ciptakan. Sebut je gas, automatik dia dua. Okey. Boleh kan? Kecuali logam semua satu. Plumbum satu. Kuprum satu. Dia gitu je senang. Gas dua. Ya, betul. Okey, sampai sini faham tak? Sampai sini okey? Boleh? Ezak okey, Zak? Boleh, Zak? Okey, Ezak bagus lah ni. Semua okey. Okey, sekarang ni kita tengok contoh sikit. Contoh cikgu buat. Contoh, macam mana dia bertindak balas. Cikgu tambah kat sini sikit. Benda yang kurang popular. Seperti contohnya sulfate. Sulfate negatif 2. Okey, let's say lah. Kalau namanya ionic, bertindak balas ion, dia mesti bertindak antara positif dan negatif. Contoh juga ambil. Katalah juga ambil magnesium. Magnesium cara apa? 2+ kan? Juga ambil ni. Magnesium dia jumpa dengan klorin katakan. Jadi apa yang perlu kita buat? Ni kita buat lah ni. Kita contohkan lah ni. Magnesium 2, klorin 1. Jadi dia cross ni. Dia cross ni. Faham tak? Buanglah tu. Tu nak tahu je. Jadi jawapan dia adalah magnesium klorin 2. Faham tak? Tak faham? Kita ambil contoh lain lagi. Kita ambil aluminium. Aluminium apa? Jumpa dengan iodine lah, iodine. Jumpa dengan bromine kan? Dia berjumpa macam ni. Maksudnya kita ambil aluminium, kita tambah dengan bromine. Kita panaskan dia, nak tindak balas. So, apakah hasil dia? Faham tak? Jadi hasil dia, bila kita nak buat hasil ni, kita kena ingat ion. Ion dia 3. Yang ni 1 kan? Jadi keluar kat sini 1, keluar kat sini 2, 3. Faham tak? Jadi akan jadi aluminium, bromine 3. Ya. Faham sekarang? Cara dibuat? Okey? Okey, Adam Kidam. Okey, contoh lain lagi. Kita ambil yang complicated sikit. Contohnya, katalah cikgu ambil ni. Ini dengan kuprum lah katakan. Kuprum tak nak. Kita ambil argentum lah. Kan? Jadi kita ambil argentum bertindak balas dengan sulfate. Sulfate berapa cara? 2, argentum 1. Jadi 1 kat sini. 1 kat sini, 2 kat sini. Faham tak? Jadi hasil dia adalah argentum 2 sulfate. Tak payah tulis 1 tu. Faham tak sikit? Boleh? Korang tak payah tahu ni. Cikgu cerita kepada korang rahsia tau. Jadi nak buat benda ni mesti kena tahu charge dia. Okey. Contoh lain lagi. Katalah cikgu nak buat ferrum dengan OH. Ferrum berjumpa dengan OH. Ferrum cara berapa? 2 kan? Yang cikgu tak tulis tu 2 dah ni. 2 OH 1. Jadi cross ni 1, cross 2. Bila dia macam ni, kita kena bracketkan dia. Jadi ferrum OH 2. Maksudnya 2 tu milik kedua-duanya. Faham sikit tak? Tak payah hafal. Nak tahu je. Nanti korang balik, korang lupa balik. Kau dah agak dah. Korang ambil Pak Haji kejap balik, lupa lah kan. Tapi, tahu korangnya pernah tahu. Banyak korang belajar ni. Okey, oleh itu kat sini, kalau nak jadi atom bromin, dia mesti kena ada 2. Baru dia akan membentuk molekul. Jadi, bromin 2 lah. Namanya molekul. Kalau 1 atom, 2 molekul. Faham tak? Okey, boleh? Okey, soalan? Okey. Kita sampai sini, over dah. Okey, sampai di sini, nanti korang akan selalu dengar perkataan zarah. Partikel dalam bahasa Inggeris. Pernah dengar zarah tak? Apa itu zarah? Kawan saya cikgu, Zarariah. Zarina. Zarah kan. Apa itu zarah? Partikel. Benda kecil. Contoh. Apa itu zarah? Orang pernah sebut kan? Okey, zarah ni boleh sebut zarah. Dia ada 3 lah. Sama ada dia atom, sama ada dia ion, sama ada dia molekul. Jadi soalan tanya, namakan ataupun apakah zarahnya? Jadi sebutlah sama ada jawapan kita atom, ion ataupun molekul. Contohnya bromin ni. Apakah zarahnya? Ion. Kalau ion ada charge.
Ni ion. Molekul. Ni dua ketul, molekul. Jadi zarah ni adalah molekul, dua ketul. Kecuali kalau dia satu saja, dia atom. Kalau dua ke, tiga ke, namanya molekul. Kalau ada charge, namanya ion. Faham tak? Jadi bila sebut zarah tiga dalam kepala kita. Atom, ion, molekul. Boleh? Test sikit. Zarah apa kali ni? Ion. Ion, good. Ada charge. Okey. Anggap ya, betul. Lagi. Apa kali ni? Molekul. Molekul lah sebab tak ada charge. Dan dia banyak, lebih daripada satu atom. Molekul. Faham tak? Lagi. Apa kali ni? Molekul. Dua ketul, oksigen. Molekul. Apa kali ni? Atom. Bagus. Apa kali ni? Ion. Itulah zarah dia punya. Okey? Kalau tanya apakah zarahnya, sebutlah molekul, atom ataupun ion. Sains pernah keluar tak? So far, saya ingat cikgu tak pernah keluar. Tapi kalau kimia memang keluar je. Soalan favourite untuk zarah. Okey. Apa maksud aqueous? Ada air. Ada air. Apa maksud larutan? Dia sahaja. Tak ada. Larutan ada air. Leburan dia aje. Bukan nama ke? Leburan lah. Leburan cair. Cair kan leburan sama. Leburan sama dengan cair. Dirinya aja. Aqueous sama dengan larutan. Boleh? Okey. Dah lupa kejap kan? Belum balik rumah lagi. Nanti tergantuk sikit, balik kan tergantuk sikit habis lah. Tergantuk kat motor ke, kat helmet kan, hilang dah. Okey guys, satu lagi guys. Nombor 2 ni, kau nak habiskan sikit lagi. Okey, apakah bezaan antara leburan dengan aqueous? Baru cakap tadi. Larutan kan? Ada air. Okey, leburan sebenarnya mengandungi zatnya sahaja. Zatnya je. Ataupun namanya zat terlarut. Dirinya lah. Dirinya sendiri. Bahasa kita diri sendiri. Bahasanya adalah zat terlarut. Maksudnya dirinya sendiri. Jadi korang tulis sikit. Ni dirinya ni. Untuk nota kita faham. Ataupun zat dirinya saja. Faham tapi kalau aqueous, dia ada dirinya, zat terlarut dengan air. Ya. Okey? Air. Air ni setengah-setengah buku dipakai sebagai pelarut. Sebab dia boleh larutkan banyak benda. Larutkan gula, larutkan garam, namanya pelarut. Okey. Kalau sebut pelarut tu, mungkin dia air. Okey, lagi seterusnya. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai dua ion. Dua ion. Ni cerita pasal apa ni? Leburan mana? Atas ni ke? Leburan ni. Okey. Dia mempunyai dua ion, iaitu satu bersifat ion positif dan satu lagi bersifat ion negatif. Positif tadi pelambum lah. Negatif tadi adalah bromin. Kan? Okey, boleh terima? Tetapi untuk yang ada air ni, dia ada 4 ion. 4 ion. Okey, air kalau ikut apa air? Air H2O. Kan? Okey. Kalau bromin tadi apa? Plumbum, bromin. Kan? Ni namanya zat terlarut. Ini namanya air. Boleh faham tak? Okey. Kalau kita pisahkan ni, dapat 2. Ni dapat 2. Nampak tak? Dia akan jadi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Faham tak? Sebab tu sebut 4 ion. Okey. Boleh faham Jadi depan ni positif. Jadi sebab ni ada 2 ion positif dan ada 2 ion negatif. Sini negatif, sini negatif. Boleh terima? Okey, good. Okey, jadi kat sini ada tak pelarut kita? Pelarut tu apa? Air kan? Ada air tak? Tak ada. Jadi sini tiada ion pelarut. Manakala kat sini ada ion pelarut tak? Ada. Ion pelarut kita apa? Hidrogen dengan oksigen. Sebab dia kata ion, maka dia letaklah charge dia. Tada! Faham tak caranya? Disebut ion je letak charge. Disebut atom je buang charge. Okey, betul sikit.
Aizat aku dah pening ni. Banyak sangat ni dah tepu otak ni kan. Nak tengok cerita K-pop dah pula balik ni. Stres. Zah, okey Zah. Boleh terima Zah, Nurul okey? Nuha okey? Adik, boleh? Siti okey Siti? Cikgu sampai sini kot. Cikgu takut korang jadi gila je kan.